Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita akan masuk subtopik yang baru iaitu subtopik 7.2 pengaliran arus elektrik dalam dua jenis litar iaitu litar bersiri dan juga litar selari. Okey, sebelum kita meneruskan lagi berkaitan dengan tajuk ini, kamu semua murid perlu mengetahui apakah komponen yang selalu digunakan di dalam litar elektrik. Okey, so antara komponen yang biasa digunakan di dalam elektrik adalah contohnya seperti suis, sel kering ataupun kita panggil sebagai bateri, voltmeter. So macam mana kita nak tahu dia adalah voltmeter ke galvanometer atau ammeter? So kita refer pada ni. Okey, huruf di dalam bulatan tersebut. So ini adalah voltmeter, V di dalamnya, galvanometer, G di dalamnya, ammeter huruf A, mentol ada bulat dan pangkah, perintang, fuse dan juga perintang boleh ubah ataupun kita panggil sebagai riostat. So semua komponen yang cikgu terangkan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Kesemua komponen ini biasanya digunakan di dalam suatu litar elektrik. Tetapi kamu kena tahu semua komponen ini dilukis dengan menggunakan simbol. Okey, maksudnya dia tidak menulis. Okey, di dalam litar elektrik tu dia tak tulis ini suis, ini sel kering, tak. Okey, yang dia lukis hanyalah simbol sahaja. Okey, so litar elektrik yang lengkap terdiri daripada pelbagai komponen elektrik yang diwakili oleh simbol. Okey, kita pergi seterusnya kita berkenalan dulu dengan dua jenis litar iaitu litar bersiri dan juga litar selari. Okey, so ini adalah rupanya litar bersiri. So macam mana kita nak tahu dia litar bersiri atau litar selari? So semua murid boleh refer kepada ni gambar apa? Simbol apa? Ini adalah simbol mentol. Okey, mentol ini bertindak sebagai rintangan di dalam litar. Okey, so ini suis, ini adalah sel kering. So ada 1, 2 dan 3. 3 mentol ataupun 3 rintangan yang diletak bersebelahan. Okey, so ini adalah litar bersiri. Seperti mana kamu tengok dalam cerita lah. Episod 1, episod 2, episod 3. So dia ada siri. So dia bila dia bersiri, so dia sebelah-sebelah macam tu. Macam dalam gambar rajah ni. Okey, so kalau dia adalah litar selari, bermaksudnya dia ada cabang. 1 cabang, 2 cabang dan 3 cabang. Okey, di setiap cabang ini ada rintangan yang tersendiri. Sama ada mentol ataupun perintang. So, kalau yang ada cabang ataupun laluan ini, dia pecah-pecah dia punya litarnya. So, ini adalah litar selari. Okey, macam rumah pangsa ataupun kondominium. Okey, so dia bertingkat-tingkat. Kalau dia bertingkat-tingkat itu adalah litar selari. Kalau dia macam rumah teres, so itu adalah litar bersiri. Okey, mari kita tengok apa cirinya. Suatu litar elektrik dapat disambung sama ada secara bersiri ataupun secara selari. Ada dua cara. Okey, untuk litar bersiri, dia terdiri daripada komponen-komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan. Bermaksud, dia seperti rumah teres. So, rumah 1, rumah 2, rumah 3. So, dia bersiri. Okey, ada berapa laluan? Dia hanya ada satu laluan sahaja. Okey, satu laluan sahaja. Walau bagaimanapun untuk litar selari, litar ini dia bahagikan daripada satu cabang kepada beberapa cabang. Okey, daripada satu cabang laluan arus elektrik dan mempunyai komponen elektrik di setiap cabang. So ini ada cabang 1. Okey, ini cabang 1, ini cabang 2. So, ini cabang 3. Dan di setiap cabang ini ada komponen elektriknya tersendiri. Okey? So, sekarang kamu dah tahu yang mana satu adalah litar bersiri, yang mana satu adalah litar selari. Betul kan? Okey, mari kita tengok apa pula yang kamu kena tahu berkaitan dengan litar bersiri. So ini adalah rupanya litar bersiri. So, ini mentol ada 2. Ada bateri 1. So, mentol ini akan bertindak sebagai rintangan. Okey. So, hari ini kita nak mengira
arus, voltan dan juga rintangan di dalam litar bersiri. Arus yang mengalir di dalam setiap mentol adalah sama. Cikgu nak kamu tahu, apabila switch dihidupkan, arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So, kamu kena tahu, dia yang panjang ni, ini adalah positif. Okey? Yang pendek ini adalah negatif. Okey, jadi arus elektrik mengalir daripada positif ke negatif. So, dia bergerak ke kiri. Okey. So, cikgu nak kamu tahu bahawa arus yang mengalir di dalam litar bersiri nilainya adalah sama. Okey. Maksudnya sekiranya arus yang mengalir di sini nilainya adalah 1.2 contohnya. Allah. Besar pula dah. 1.2 dia punya nilai arus yang dekat sini. So, cikgu nak tanya kamu, berapa arus yang mengalir di sini? Okey. So, arus yang mengalir di sini juga akan jadi 1.2. Okey. Kenapa dia masih juga 1.2 ampere? Kerana arus yang mengalir di dalam litar bersiri nilainya adalah sama. So, kalau kamu tengok dalam rumus ini, so ini adalah rumusnya. Arus I sama dengan I1 sama dengan I2. Okey? So, kalau dia di dalam litar bersiri, arusnya sama. So, kena ingat benda tu. Alright. So, next one. Kita tengok pula kepada nilai voltan. Nilai voltan ialah V sama dengan V1 tambah V2. Okey, di mana dekat V tu? So, sini kita letak 1 voltmeter. Sini 1 voltmeter lagi. Okey? So, sini V1. So, sini akan jadi V2. Okey? So, nak dapat jumlah voltan di dalam litar bersiri adalah, so, kamu kena tambah V1 tambah V2. Baru dapat jumlah voltan di dalam litar bersiri. Okey? So, dan yang terakhir, rintangan berkesan ialah R. So, rintangan dia adalah apa? Mentol ni lah. So, rintangan ni, R ni akan bertindak sebagai R1. Okey. Yang kedua ni akan bertindak sebagai R2. Okey. Berapa jumlah rintangan berkesan? Jumlah rintangan berkesan adalah hasil tambah. Okey. R sama dengan R1 tambah R2. Sama seperti voltan tadi. Voltan pun sama, V1 tambah V2. Cuma di dalam arus elektrik, di dalam litar bersiri, arus saja yang mempunyai nilai yang sama. Kalau di mula-mula sekali arusnya nilainya 2.0, di akhir pun dia akan jadi 2.0. Dia merentasi litar pun dia akan mendapat nilai yang sama iaitu 2.0. Yang membezakannya adalah voltan dan rintangan. Kedua-dua voltan dan rintangan ni kita kena tambah. Okey, kita tengok jalan pengiraan. Okey, so ini adalah 6 volt. 6 volt ini adalah nilai voltan V. Okey. So, R1 dia adalah 2 ohm. R2 dia adalah 2 ohm. Okey, soalan tanya apa? Kita tak tahu nilai V1, kita tak tahu. Okey, kita tak tahu juga nilai V2. Dua-dua ni kita tak tahu. Okey, soalan dia tanya apa? Dua perintah R1 dan R2 disambung secara bersiri di dalam suatu litar seperti ditunjukkan dalam rajah 7.2. Hitungkan nilai rintangan berkesan. Okey, dia tanya nilai R. So, ingat balik, R sama dengan R1 tambah R2. So, dua-dua ni kita kena tambah. Okey, so berapa nilai R berkesan ataupun rintangan berkesan? R1 which is 2. Okey, 2 tambah dengan 2 ohm. So, jawapan dia berapa ohm? Jawapan dia adalah 4 ohm. So, jumlah rintangan berkesan untuk gambar rajah ini adalah 4 ohm. Boleh? Alright, sekarang tengok yang kedua. Nilai arus I dalam litar.
So, ingat, ini adalah nilai I. Dia tanya arus. Arus di dalam litar bersiri, dia punya nilai sama. Maksudnya, di sini pun nilainya sama, di sini pun nilainya sama, semuanya ada nilai yang sama. Okey? So, macam mana nak kira nilai I? So, kita ada 6V, kita ada jumlah rintangan. Okey? V kita ada. Okey? R pun kita ada. Macam mana nak kira nilai I? Ingat lagi segitiga? Segitiga yang cikgu ajar itu. V sama dengan IR. So, ini adalah V. Sini adalah I. Sini adalah R. Okey? V sama dengan IR. Kita nak cari I. Kita tutup I. Okey? So, nak cari nilai I macam mana? I sama dengan V bahagi R. Okey? V berapa? V 6. So, 6. Berapa nilai rintangan berkesan tadi? 4. So, bahagi dengan 4. Okey? So, tekan kalkulator. Jawapan kamu ialah berapa? Mari tengok sebelah. Sebelah ni ada jawapan dah. Okey. So, nilai dia adalah 1/5. So, nilai arus dia adalah 1/5. Okey. 1/5 ampere. Sebab dia tanya arus. Okay. Bermaksud di sini pun 1/5, di sini pun 1/5, keluar nanti pun 1/5 ampere. Boleh? Okey, sekarang kita nilai V1 dan V2. Tadi ingat lagi kita ada rintangan di sini 2 ohm, lepas tu yang lalu di sini adalah 1.5. Berapa nilai V? V sama dengan IR. Okey, V sama dengan IR. Okey, cikgu tunjuk dalam kerja. So, 1.5 yang kita dapat tadi. So, 2 ohm untuk setiap perintang. Jadi, untuk V1 nilainya adalah 3. Untuk V2 juga nilainya adalah 3. So, ini adalah jalan penyelesaian bagaimana kita nak mengira arus, voltan dan juga rintangan berkesan di dalam litar bersiri. Okey, sekarang cikgu nak terangkan pula pada kamu apakah kelebihan dan kekurangan litar bersiri. Okey. Alright, kelebihan yang pertama, setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama. Macam cikgu cakap tadi, I sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi arus yang mengalir di dalam litar itu nilainya sama. Okey. Next one, kelebihan yang kedua, dikawal oleh berapa switch? Hanya satu switch saja yang terlibat dalam mengawal litar bersiri. Okey. Dan yang ketiga, penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Jadi sekiranya kita menggunakan bateri lebih banyak, sel kering yang lebih banyak, bermaksud arusnya akan dibekalkan dalam kuantiti yang lebih banyak. So, ada 3 kelebihan. Tetapi kamu jangan lupa, litar bersiri juga ada kekurangan. So, apa kekurangan dia? Oleh kerana dia adalah litar yang disambung secara bersiri, jadi mana-mana mentol yang rosak. Cikgu bagi contoh pada kamu lah. Kita tengok balik yang tadi, gambar tadi. Okey, gambar tadi. Okey, ni, this one. Okay. Mentol pertama ni rosak. Soalan cikgu, adakah litar ini masih berfungsi? Sesudah pasti jawapannya, tidak. Jadi bermaksud kelemahan yang pertama litar bersiri adalah sekiranya mana-mana komponen di dalam litar bersiri tersebut telah rosak. Jadi, litar tersebut tidak berfungsi lagi. So, itu kekurangan yang paling nyata yang kamu kena tahu. Okey? Next one. Pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan. Lagi banyak mentol yang kita letak, lagi banyak rintangan yang ada. Jadi ingat balik, kalau rintangan bertambah, apa jadi pada arus? Arus yang mengalir akan jadi sedikit sahaja. Okey? Dan yang terakhir, setiap alat elektrik tidak boleh dipadam berasingan. Kita nak padam mentol pertama saja, mentol kedua nak menyala. Tetapi dalam litar bersiri, tidak boleh. Kerana dia dikawal oleh hanya satu switch.
tutup switch, semua padam. Jadi itu kekurangannya. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan simulasi bagaimana litar bersiri ini berfungsi. Tunggu ya. Okey, ini adalah simulasi untuk litar yang pertama, iaitu litar bersiri. Okey, untuk litar bersiri, so apa yang kita letak, so ini susunan dia. Ini adalah switch, ini adalah bateri ataupun sel kering. Kita letak mentol iaitu bertindak sebagai rintangan, mentol 1, mentol 2. Dan kita letak di sini emitter dan juga emitter. Okey. So, cikgu nak tunjukkan pada kamu bagaimana di dalam arus litar bersiri, nilai arusnya adalah sama. Okey? So, macam cikgu cakap tadi lah, di dalam litar bersiri arusnya sama. So, macam mana boleh jadi sama? Mari kita tengok. Okey, apabila switch ini kita hidupkan, so apa jadi pada mentol? Kedua-dua mentol akan menyala. Okey? Kalau kamu tengok pada kecerahannya, kedua-dua mentol akan cerah dengan kadar yang sama. Jumlah kecerahan dia tu sama. Kenapa dia kena sama? Kerana cuba tengok pada nilai bacaan emitter. Nilai bacaan emitter dia adalah sama iaitu 0.45 ampere. Okey? Untuk yang di sini pun 0.45 ampere. Kalau kita letak emitter kat sini pun dia masih lagi memberi bacaan 0.45 ampere. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila di dalam litar bersiri, nilai arus yang mengalir di dalam litar itu adalah jumlah yang sama. Jadi disebabkan oleh jumlahnya yang sama, jadi ini menunjukkan bahawa kecerahan mentol juga akan sama. So ini adalah simulasinya. Okey, sekarang kita nak tengok pula untuk bacaan voltmeter. Okey, so cikgu dah sediakan di sini, ini adalah voltmeter. Okey, so kita tengok dulu berapa bacaan voltan yang ada pada sel kering. So kita lekatkan dia saja di situ. Okey, so bacaan pada voltmeter adalah 9.0 volt. Okey, so sekarang kita letak pula voltan pada kita nak tengok berapa volt pada pada mentol yang pertama. So bacaan itu adalah lebih kurang 4.5 volt. So untuk V1 ini adalah 4.5. Okey, mari kita tengok dekat V2 yang sebelah sana. Tak boleh gerak pula sekejap. Okey, this one. So letak di sini pula berapa bacaan dia? Okey, juga membawa nilai 4.5 volt. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa nilai voltan di dalam litar adalah hasil tambah. Jadi bermaksud 4.5 di sini dengan 4.5 di sini, bila kita tambah, dia akan memberi bacaan nilai voltan sebenar iaitu pada sel kering, iaitu 4.5 campur 4.5 kamu akan dapat 9.0. Okey, so ini bacaan untuk 9.0 pada bateri ataupun sel kering. So V sama dengan V1 tambah V2. 4.5 campur 4.5 dapat 9.0 yang pada bateri ataupun sel kering. Okey, sekarang kita teruskan lagi dengan arus voltan dan juga rintangan di dalam litar yang kedua, iaitu litar selari. Ingat lagi macam mana cara kita nak tahu itu litar bersiri atau litar selari? Litar selari macam rumah pangsa, rumah kondominium. Okey? So rumah flat. So kamu nampak dia ada tingkat-tingkat. So bermaksud litar selari itu ada cabang. Kalau tengok dalam gambar rajah ada 2 cabang. Cabang yang pertama dan cabang yang kedua. So kalau dia ada cabang-cabang, jadi itu adalah litar selari. So apa dia litar selari? So litar selari ialah voltan yang merentasi setiap perintangan dalam litar adalah sama. Tadi dalam litar bersiri arus yang sama. Tapi sekarang di dalam litar selari nilai voltannya pula sama. Okey, bermaksud sekiranya voltan itu di sini nilai voltan dia. Okey, kita letak V di sini. So V yang dibaca di sini dengan di sini nilainya sama. Okey,
So, di sini sudah tunjuk dah. Voltan sama dengan V sama dengan V1 sama dengan V2. Okey, yang ni kena ingat. Katakan ini adalah V1. Okey. So, ini adalah V2. Jadi, nilai voltan adalah sama. Yang dapat dekat V1, yang dapat dekat V2, nilainya sama. Okey, so itu yang pertama. Alright. Sebaliknya, arus yang mengalir dalam litar selari merupakan hasil tambah arus yang melalui setiap perintang. Jadi, arus yang mengalir, ingat lagi arus daripada terminal positif ke terminal negatif. Jadi, arus yang masuk, okay, Cikgu Lukian nak panah lah supaya kamu nampak. Arus yang masuk cabang yang pertama dengan yang masuk dalam cabang yang kedua, bagaimana nilai arusnya? Arusnya perlu ditambah. Okey, jadi yang di sini kata di sini adalah 6. Jadi yang masuk di sini 3, di sini 3. Keluar balik 6. So itu maksudnya. Okey. I1 tambah I2, kamu dapat jumlah arus yang mengalir di dalam litar. Okey. So, I kamu kena tambah nilai voltan sama di dalam litar selari. Tetapi nilai rintangan berkesannya pula kamu kena ikut rumus seperti yang cikgu tulis di sini. 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Jadi, katakan di sini nilainya adalah 2 ohm. Okay, di sini nilainya adalah 6 ohm. Okey, so nak cari rintangan berkesan dia macam mana? 1/R sama dengan 1/2 tambah 1/6. Jadi pengiraannya, kamu kena buat pengiraan macam mana kamu menyelesaikan pengiraan dalam matematik. Okey, jom kita tengok bagaimana contoh soalan yang ditanya di dalam litar selari. Okey, alright, so apa dia contoh soalan? Ini soalannya. Okey, diberi di sini nilai voltan dia adalah 6. Tetapi rintangan pertama nilainya 2 ohm, rintangan kedua juga 2 ohm. Okey, ingat lagi di dalam soalan, di dalam litar selari yang sama adalah nilai voltan. Jadi soalan cikgu, berapa nilai voltan yang ada? So sebelum tu kita kira dulu soalan yang pertama. Rintangan berkesan untuk R. Macam mana nak kira rintangan berkesan? 1/R. 1/R sama dengan, sorry ya, cikgu tulis lambat sikit. 1/R1 tambah 1/R2. Allahu Akbar. Okey. Okey. So, masuk nilai. Berapa R1 dia? 2 ohm. Okay, berapa nilai R2 dia? 2 ohm. So, masukkan saja nilai. Jadi, sama dengan 1/2 tambah 1/2. 1/2 campur 1/2 kamu dapat 2/2. 2/2 nilai dia berapa? 1. 1/1. Betul tak? So, itu adalah untuk 1/R. Sekarang dia tanya R. Okey. So, R sama dengan 1 ohm. So, itu jawapan dia. So, jalan pengiraan untuk rintangan dalam litar selari, dia sedikit berbeza dengan litar bersiri. Okey? Alright, soalan nombor 2. Berapa nilai voltan? Ingat lagi tak tadi saya cakap? Nilai voltan yang lalu di setiap cabang nilainya sama. Jadi, kalau atas ni 6, V1 adalah 6, V2 juga adalah 6. Okey? So, nilai arus I dalam litar. So, nak cari I sama dengan I1 tambah I2. Jadi, sebelum dapat I1 campur I2 ni, kamu kena tahu dulu berapa bacaan di sini. So, V ni kamu dah tahu V nilainya 6 volt. Okey, V2 juga 6 volt. Okey, berapa nilai I1 dan berapa nilai I2? So, ingat lagi rumus tiga segi tu. Okey, kena ingat rumus tiga segi ni kamu kena ingat.
Okay, V sama dengan IR. So macam mana nak kira? Cikgu tunjuk contoh jawapan dekat kamu. So ini jawapan dia. So I sama dengan V bahagi R. Nilai V tadi yang ni. Okay, sorry. Nilai V tadi adalah 6. Nilai V 6. Nilai R adalah 2. Okay. So masuk saja nilai dia. 6 bahagi 2 dapat 3. So 6 bahagi 2 dapat 3. So ini untuk I1, ni untuk I2. Sudah tanya berapa nilai arus yang mengalir di dalam litar selari. So, kamu tambah I sama dengan I1 tambah I2. So, 3 ampere campur 3 ampere. Jadi, jawapannya adalah 6 ampere. Okey. So, ini adalah untuk litar selari. Jadi, ingat. Perkara pertama yang kamu kena ingat di dalam pengiraan, kamu kena tahu rumus. Dan kamu kena tahu bagaimana dia punya nilai. Adakah sama ataupun kena tambah. So, kena tahu benda tu. Okey, jom kita tengok. Apakah kelebihan dan juga kekurangan litar selari? Ada lebih, ada kurang. Seperti mana litar bersiri, litar selari juga ada lebih dan juga kekurangan. Okey, kelebihan. Setiap alat elektrik boleh dihidupkan secara berasingan. Maksudnya, sekiranya di dalam litar tersebut, kalau ada satu yang rosak, yang lain masih lagi boleh berfungsi. Okay. Next one, penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi elektrik. Kenapa dia tidak menjejaskan? Kerana di dalam litar selari nilai voltanya sama. Letak banyak mana pun sama. Okey? Bila dia punya nilai voltan dia sama, arus yang terima pun sama juga. Okey? Sama mengikut nilai voltan. Tetapi kekurangan litar selari, voltan setiap elektrik tidak dapat dikawal. Tetapi dia tidak dapat dikawal. Kerana voltanya adalah sama dengan voltan sumber. Kalau sumbernya datang 500 kilovolt, so yang dapat pada alat elektrik juga 500 kilovolt. Jadi tidak dapat dikawal. So itu kekurangannya. Okay, sama juga, cikgu nak tunjuk simulasi pada kamu tentang litar selari. So tunggu. Okey, ni pula untuk litar selari. Di mana cikgu letakkan ada 2 bateri di sini, ada Swiss dan juga ada ammeter di sini. Okey. Dan tadi kita dah belajar bahawa di dalam litar selari nilai voltanya adalah sama. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pada kamu. Sekarang cikgu pakai sel kering ada 2. Jadi kita tengok dulu berapa bacaan voltan untuk 2 sel kering ini. Okey. So, kalau kamu tengok di sini, nilai sel kering dia adalah 17.99 volt. Okey, lebih kurang 18 volt. Dia punya nilai voltan dia. Okey, sekarang kita nak tengok merentasi mentol pertama. So, berapa bacaan voltannya? Okey, masih sama iaitu 17.99 volt. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, masih lagi memberi bacaan yang sama iaitu 17.99 volt. Okey, ini menunjukkan bahawa di dalam litar selari nilai bacaan voltan adalah sama dengan jumlah voltan di sini. So V sama dengan V1 sama dengan V2. Okey? So ini adalah untuk voltan. Sekarang kita tengok untuk nilai arusnya pula. Arus yang mengalir di dalam litar selari adalah tidak sama. Okey. So, kita tengok yang pertama. Yang keluar daripada bateri membawa nilai sebanyak 3.60 ampere. Tetapi yang masuk melalui cabang dan cabang yang pertama dan cabang yang kedua ni adalah kita bahagi sama rata lah, lebih kurang 1.8 dan juga 1.8 ampere. Jadi, untuk menentukan nilai arus di dalam litar selari adalah I iaitu 3.6 sama dengan I1 yang lalu di dalam cabang yang pertama dengan I2 yang lalu di dalam cabang kedua iaitu 1.8 tambah 1.8 kita akan dapat 3.60 ampere. Jadi di dalam litar selari dia punya nilai arus kamu kena tambah, nilai voltannya adalah sama.